Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Tan Hawin, seorang pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Sekarang saya akan membentangkan dapatan kajian saya yang telah dilakukan. Kajian saya bertajuk Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran Sains Murid Sekolah Rendah. Satu kajian case. Penyelidikan saya berbentuk kajian case di mana data dikutip dan dianalisis secara kualitatif sepenuhnya. Kajian saya dilaksanakan di sebuah sekolah rendah yang bertempat di Georgetown, Pulau Pinang dan melibatkan seorang guru sains yang mahir dalam penggunaan TMK yang mengajar di situ. Perkara yang mencetus minat saya untuk membuat kajian terhadap penggunaan TMK oleh guru sains di sekolah adalah kerana usaha kerajaan untuk mendigitalkan pendidikan sekolah tidak mendatangkan hasil seperti yang dijangkakan. Walaupun kerajaan memperuntukkan dana kewangan yang banyak dalam bidang pendidikan, namun tahap penggunaan ICT adalah sangat rendah dalam kalangan guru. Hal ini disebabkan berbagai batasan ekstrinsik yang menghalang guru menggunakan TMK dalam pengajaran sains. Selain itu, kekurangan kajian yang menjurus kepada elemen penggunaan TMK dalam pengajaran sains yang berkesan juga mencetus saya untuk mengkaji apakah perkara yang penting dalam penggunaan TMK supaya dapat memastikan pengajaran sains adalah efektif dan berkesan. Persoalan kajian saya adalah seperti yang dipaparkan, iaitu bagaimana guru sains di sekolah menggunakan TMK dalam pengajaran, apakah elemen-elemen penting yang terdapat dalam pengajaran seorang guru sains yang menggunakan TMK dengan baik, dan apakah berkaitan antara elemen-elemen penting penggunaan TMK dengan pengajaran sains dengan baik. Ini merupakan kerangka konseptual dalam kajian saya. Kajian saya berfokus kepada penggunaan TMK oleh seorang guru sains yang mengajar di Georgetown, Pulau Pinang. Kajian ini dilakukan dengan berdasarkan kepada konsep TPEC dan batasan bagi kajian ini ialah masa yang diperuntukkan adalah sangat singkat. Saya tidak berpeluang untuk membuat pengumpulan data bagi tempoh masa yang panjang dan memperoleh data yang banyak. Selain itu, murid hadir ke sekolah dengan mengikut sistem giliran kumpulan A dan kumpulan B. Hal ini menyebabkan bilangan murid dalam kelas semasa kajian dilakukan adalah sangat kurang. Seterusnya, disebabkan semasa kajian dilakukan adalah berdekatan dengan pengakhiran semester, maka pengajaran guru hanya bertumpu sahaja kepada ulang kaji pembelajaran sahaja. Dan ini adalah sebahagian tinjauan literatur daripada kajian saya. Metodologi. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah pemerhatian, analisis dokumen, dan temu bual. Bagi instrumen pemerhatian yang dilakukan adalah berjenis pemerhatian langsung dan bukan peserta, di mana saya hadir ke tempat kajian secara fizikal dan membuat pemerhatian. Tetapi, saya tidak terlibat dalam aktiviti pengajaran guru yang dilaksanakan dalam bilik darjah. Selain itu, pemerhatian dilakukan ke atas murid dan guru di sebuah bilik darjah kelas tahun 2. Borang senarai semak pemerhatian digunakan sepanjang tempoh masa pemerhatian dilakukan bagi memastikan saya memperoleh maklumat yang dikehendaki. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan ke atas rancangan pengajaran harian APH guru lalu yang telah dibuat oleh guru sains supaya saya dapat mengetahui cara responden menggunakan TMK dalam pengajarannya. Akhirnya, temu bual juga dilakukan dengan responden dan temu bual yang dilaksanakan adalah temu bual bersemi berstruktur, di mana saya telah menyediakan soalan-soalan yang ingin ditanya, tetapi saya masih terbuka lagi kepada sebarang maklumat ataupun input tambahan yang ingin disampaikan oleh responden. Rekaman suara juga diambil sepanjang masa temu bual dilaksanakan untuk memudahkan kerja penghasilan transkrip temu bual pada membutakan transkrip temu bual di samping memastikan tiada maklumat penting yang tercicir. Dalam proses analisis data, saya membiasakan diri saya dengan hasil dapatan kajian terlebih dahulu dan seterusnya membuat transkrip data. Seterusnya, saya membuat analisis terhadap dapatan dan memberikan kod dan tema kepada setiap dapatan yang diperoleh. Kemudian, hasil dapatan kajian dikategorikan mengikut soalan kajian supaya soalan kajian dapat dijawab. Akhirnya, triangulasi data daripada ketiga-tiga instrumen kajian dilakukan untuk menjawab setiap soalan kajian. Dalam menjawab soalan kajian yang pertama, yang berbunyi bagaimanakah guru sains di sekolah menggunakan TMK dalam pengajaran,
Telah didapati bahawa guru sains di sekolah menggunakan smartboard dalam pengajarannya kerana ia dilengkapkan dengan pelbagai fungsi, malah dapat melayari internet lagi. Kemudian, perisian yang digunakan oleh guru dalam pengajarannya adalah satu perisian yang bernama courseware. Perisian sains ini dilengkapkan dengan nota padat yang selaras dengan kehendak di SKP. Terdapat juga gambar-gambar dan video yang menarik dalam perisian. Latihan pengukuhan setiap topik dan permainan kecil juga diselipkan dalam perisian tersebut. Di samping itu, guru sains juga menggunakan Quizy, Lookat, Nearpod sebagai alatan untuk menjalankan ujian. Didapati bahawa platform interaktif sebegini dapat menarik perhatian dan minat murid untuk belajar dan membuat ujian, serta mereka tidak menolak penggunaannya walaupun guru menggunakannya untuk membuat ujian. Seterusnya, dalam soalan kajian yang kedua yang berbunyi, apakah elemen-elemen penting yang terdapat dalam pengajaran seorang guru sains yang menggunakan TMK dengan baik? Didapati bahawa penggunaan teknologi, pengetahuan teknologi, pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi adalah penting. Guru perlu memiliki kemahiran teknologi yang baik supaya guru dapat mengendalikan alatan TMK secara sendiri dan tidak memerlukan bantuan daripada murid-murid. Selain itu, pengetahuan isi kandungan juga adalah penting dan hal ini dapat dilihat bahawa objektif pengajaran guru sains adalah selaras dengan standard pengajaran di SKP dan penyoalan murid dalam bilik darjah dapat dijawab oleh guru dengan tepat. Pengetahuan pedagogi pula menunjukkan kepentingannya apabila guru memahami unsur pembelajaran abad ke-21 dan mampu mengajar dengan berpusatkan kepada murid-murid. Selain itu, guru sains juga mengintegrasikan peta iThink dalam pengajarannya dan mewujudkan interaksi dua hala dalam bilik darjah sama ada antara murid dengan murid ataupun murid dengan guru. Pengajaran guru sains di kelihatan adalah amat menepati unsur PAK 21. Seterusnya, dalam menjawab soalan kajian yang ketiga yang berbunyi, apakah berkaitan antara elemen-elemen penting penggunaan TMK dengan pengajaran sains yang baik, telah ditunjukkan bahawa penggunaan teknologi adalah penting supaya guru mampu mengakses ke dalam internet dan mencari gambar-gambar dan video yang menarik untuk membantu murid dalam pembelajaran. Enjin pencarian pada masa kini telah merealisasikan dunia tanpa sepadan. Dengan satu klik sahaja, guru dapat membawa murid ke luar negara ataupun ke luar angkasa. Oleh itu, guru perlulah memiliki kemahiran dalam menggunakan TMK secara berkesan supaya dapat memaksimumkan manfaat TMK dengan sepenuhnya. Seterusnya, pengetahuan isi kandungan adalah penting supaya guru mampu membuat klasifikasi terhadap kesukaran isi kandungan pengajaran. Murid dalam kelas mempunyai tahap pencapaian yang berbeza. Oleh itu, guru perlu menyediakan soalan yang sama yang sesuai dengan aras murid supaya dapat mencetus pemikiran mereka dan tidak membosankan mereka terhadap pembelajaran sains. Selain itu, pengetahuan isi kandungan juga adalah penting supaya guru dapat menjawab persoalan murid yang ditanya dalam kelas. Guru akan kelihatan tidak profesional apabila tidak dapat menjawab soalan murid dan keadaan akan menjadi lebih teruk apabila guru memberikan input yang salah kepada murid-murid. Di samping itu, pengetahuan pedagogi guru juga adalah penting supaya guru sedar bahawa TMK hanya berfungsi sebagai alatan sokongan pengajaran sahaja. Guru tidak boleh terlalu bergantung terhadap alatan TMK sehingga mengabaikan unsur pembelajaran abad ke-21. Selain itu, pedagogi yang tidak tepat akan menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan dan murid tidak dapat menerima pengajaran guru dengan sepenuhnya. Sebagai kesimpulannya, guru menggunakan Courseware, Google, YouTube, Lookat, Nearpod, Jamboard, PowerPoint dan juga simulasi serta eksperimen atas talian dalam pengajarannya. Pengetahuan teknologi, pengetahuan isi kandungan, pengetahuan pedagogi adalah penting dari aspek pengintegrasian TMK dalam pengajaran sains. TMK perlulah digunakan sebagai alat bantu mengajar dan perlu menepati kaedah pengajaran abad ke-21. Implikasi kajian ini ialah ia dapat mendedahkan cara pengaplikasian TMK yang berkesan kepada pihak luar termasuklah para guru, pihak pentadbir sekolah, ibu bapa dan juga kepada pihak kerajaan. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah dan kerajaan bolehlah mengadakan seminar dan bengkel supaya dapat melatih kemahiran penggunaan TMK guru dalam pengajaran sains. Guru yang telah dipilih untuk menjalankan latihan dan menjadi pakar bolehlah mengajar rakan sejawat yang lain pada masa depan. Cadangan kajian yang disyorkan ialah kajian boleh dijalankan ke atas beberapa orang guru yang berbeza untuk melihat perbezaan cara penggunaan TMK supaya gambaran yang lebih menyeluruh dapat diperoleh.
Selain itu, saya juga mencadangkan untuk melakukan kajian ini di sekolah pendidikan khas untuk melihat sama ada elemen penting yang disenaraikan dalam kajian ini dapat digunakan pakai di keadaan sekolah pendidikan khas ataupun keperluan murid di sekolah pendidikan khas sebenarnya adalah berbeza dengan murid yang belajar di sekolah aliran perdana. Tambahan pula, saya juga mencadangkan kajian akan datang untuk mengkaji faktor guru lemah dari segi feedback dan mengkaji cara yang berkesan yang dapat membantu guru untuk meningkatkan pengetahuan feedback dan seterusnya meningkatkan kualiti pengajaran sains mereka. Nah, ini adalah rujukan sebahagian daripada rujukan saya. Di sini tamatlah pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.